Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin menceritakan tentang sastera Panji. Terdapat sebuah negeri di tanah Jawa iaitu Jenggala yang bergelar Cempaka Jajah. Ia bernama Seri Inu yang bergelar Samnata. Baginda seorang raja besar yang mempunyai beratus-ratus hulu balang dan banyak negeri di bawah taklukannya. Di negeri Cempaka Jajah, Baginda membina sebuah taman yang indah. Segala puteri anak-anak raja di bawah takluk Baginda. Puteri-puteri tersebut disuruh tenun kain oleh permaisuri dan salah seorang daripada puterinya yang bernama Radin Puspa Kencana yang mempunyai rupa paras yang amatlah cantik dan tidak tahu asal-usulnya. Baginda dan permaisuri menggelarnya Ken Tambuhan. Ken Tambuhan juga seorang puteri yang amat disayangi oleh Baginda dan permaisurinya. Pada suatu malam, tubuh badannya terang benderang disinari bulan. Di pinggangnya pula terbelit seekor naga. Ken Tambuhan terjadi sugul dan tertanya-tanya apakah maksud mimpinya itu. Baginda Sang Nata mempunyai seorang putera yang bernama Radin Inu Kartapati yang juga terkenal dengan nama Radin Inu ataupun Inu Bangsawan dan juga Radin Menteri. Pada suatu malam, dia bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan datang raksasa melarikan bulan itu. Ayah dan bondanya berpendapat Radin Inu patut beristeri kerana sudah berusia 17 tahun. Permaisuri bertanyakan anak andanya siapakah pilihan, namun Radin Inu tidak mencadangkan sesiapa. Patih menasihatkan permaisuri meminang puteri Ratu Banjar yang cantik dan setaraf dengan Radin Inu. Pada suatu hari, Radin Inu pergi berburu di taman yang dipagari tempat istana Ken Tambuhan. Semasa berburu, disumpitnya burung serindit yang terus terbang memasuki ke dalam kubah tempat Ken Tambuhan bertenun. Burung serindit itu datang kepada Ken Tambuhan setelah gagal ditangkap oleh dayang-dayangnya. Dan Radin Menteri menitahkan pengiringnya iaitu Wirawani untuk mencari burung serindit yang baru disumpit tadi. Apabila mendengar cerita bahawa seekor burung serindit itu berada di sisi seorang puteri yang cantik, Radin Menteri terus ke pintu kubah. Apabila terpandang kecantikan Ken Tambuhan, lalu terpikatlah dia dengan Ken Tambuhan. Wirawani menasihati Radin Inu supaya jangan jatuh cinta dengan Ken Tambuhan kerana puteri itu ialah puteri tawanan, takut dimurkai ayandanya dan bonda Radin Inu. Walau bagaimanapun, Radin Menteri tetap masuk ke dalam kubah untuk bertemu dengan Ken Tambuhan. Radin Menteri terpikat dengan Ken Tambuhan, lalu memujuk Ken Tambuhan dengan pujuk rayu dan cumbu-cumbuan. Namun, Ken Tambuhan takut untuk menerima Radin Menteri kerana takutkan permaisuri murka dan lebih-lebih lagi, Radin Menteri akan ditunangkan dengan puteri Ratu Banjar. Ken Tambuhan menjadi serba salah namun akhirnya menyerah kepada Radin Menteri. Maka berkahwinlah Radin Menteri dengan Ken Tambuhan tanpa diketahui Baginda Ratu dan permaisuri. Permaisuri menentang dengan alasan Ken Tambuhan itu anak celaka dan anak rampasan, iaitu anak jarahan. Lagipun jika Radin Menteri menjadi raja, Ken Tambuhan tidak layak menjadi permaisuri kerana dia adalah anak jarahan. Permaisuri menjadi geram dan mencari jalan untuk membalas dendam
Lebih-lebih lagi apabila Sang Nata memihak kepada anaknya. Ken Tambuhan dibawa ke hutan oleh kedua pengasuhnya, iaitu Ken Tadahan dan Ken Penglipur. Permaisuri menitahkan pelebaya membawa Ken Tambuhan ke hutan supaya dibunuh. Pada suatu tempat di hutan, pelebaya memecahkan rahsianya bahawa permaisuri yang menyuruhnya membunuh Ken Tambuhan. Hal ini kerana Ken Tambuhan telah bersuamikan Raden Menteri. Ken Tambuhan mengarahkan pelebaya supaya meletakkan mayatnya di dalam rakit yang ditaburkan dengan bunga cempaka dan bunga angsana. Dan kemudian rakit itu dihanyutkan di dalam sungai. Lalu pelebaya menikam Ken Tambuhan dan pengasuhnya kedua-dua orang itu. Setelah selesai berburu, Raden Menteri dan pengiringnya singgah di tepi sungai untuk mandi. Pada ketika itu, mereka melihat sebuah rakit yang dihanyutkan yang berisi bunga cempaka dan bunga angsana. Baginda terkejut bahawa setelah melihat di dalam rakit itu terdapat isterinya dan dua orang pengasuh. Dan pada ketika itu juga, Raden Menteri amat menyesal meninggalkan isterinya. Dan pada setelah itu, Raden Menteri sendiri telah membunuh dirinya kerana teramatlah sedih ke atas kematian isterinya itu. Berita kematian Raden Menteri dan puncanya disampaikan kepada Sang Nata. Sang Nata terlalu sedih dan penyiasatan telah dilakukan oleh baginda dan sekalian menteri memberitahu perkara sebenar adalah berpunca daripada permaisuri. Permaisuri turut menyesal akan perbuatannya. Sang Nata memarahi permaisuri lalu menamparnya. Jenazah Raden Menteri dan Ken Tambuhan diarak ke istana. Sang Nata menghukum permaisuri tinggal di luar istana untuk menjaga anjing perburuan, manakala pelebaya dibunuh serta dibakar rumahnya. Sang Nata berduka cita lalu memohon kepada Dewata Mulia Raya, moga-moga anaknya dihidupkan kembali berdua. Atas belas kasihan, Betara Guru menitahkan Betara Kala turun ke dunia untuk menghidupkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan. Dengan menyapu kembang Gandapura dan kembang Wijaya, maka ketubuh Raden Menteri dan Ken Tambuhan hiduplah kembali kedua-duanya. Baginda pun mengampunkan dosa permaisuri. Dan pada akhir cerita, Sang Nata menambalkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan menjadi Ratu dan Suri Kuripan sebagai gantiannya. Sekian daripada itu kisah sastra Panji yang mengisahkan seorang puteri yang bernama Raden Puspa Kencana. Semoga bermanfaat.